Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah taufik dan hidayahnya. Allah masih mengizinkan kita dapat bersama-sama pada subuh yang berbahagia ini. Semoga Allah sentiasa memberi manfaat dan barakah. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan ibadah kurban, dan hari ini hari terakhir atau hari tasyrik. Tetapi seperti mana yang sering kali kita bincangkan, bukanlah menjadi kesepakatan empat mazhab hari ini masih hari tasyrik. Ada mazhab yang mengatakan hari ini sudah dibenarkan berpuasa, tetapi sudah tentu bukan mazhab Syafi'i. Hari ini tak nak cerita mazhab lah, hari ini hari raya, jadi tak payah cerita mazhab. Cuma bercerita tentang ibadah kurban sudah pasti rujukan tertinggi sejarah yang kita akan rujuk adalah kisah Nabi Allah Ibrahim. Cerita kurban kita akan berbincangkan tentang Nabi Allah Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, wallahu a'lam sama ada tuan-tuan sudah pernah tahu ataupun belum, tapi mungkin hari ini kita akan cuba ungkap balik, kisahkan balik cerita asal usul sejarah yang kita hari ini adanya ibadah kurban. Tapi bukan episod yang biasa disiarkan lah. Ni episod yang jarang disiarkan. Yang mungkin tuan-tuan tahu, kisah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya Nabi Ismail. Episod itu kita tak ceritalah. Kita cerita episod yang belum diceritakan. Antaranya dalam beberapa riwayat. Maksudnya para ulama mengambil banyak riwayat. Awalnya kisah, kalau nak tengok sejarahnya itu di mana bermulanya, kalau kita nak usut-usut, nak cerita mana dia punya cerita kurban ini, sebahagian mengatakan di suatu ketika Nabi Ibrahim bersama isterinya Sarah ingin melakukan satu perjalanan safar untuk menuju ke sebuah negeri. Tetapi untuk sampai ke negeri ini, Nabi Allah Ibrahim dan Sarah kena melepasi beberapa negeri lain. Contohlah tuan-tuan, nak balik Kelantan daripada Shah Alam ni, negeri mana kena masuk? Pahang. Marah benar macam mana pun dengan Pahang, kena lalu juga tak? Lalu. Jadi istilahnya macam itulah. Jadi Nabi Ibrahim nak sampai ke satu destinasi, kena melepasi beberapa negeri. Dan Nabi Allah Ibrahim juga dalam beberapa riwayat, beliau memang terpaksa masuk ke negeri itu untuk mengambil bekal perjalanan. Sebab orang dulu kalau travel 3 bulan, 6 bulan. Dia bukan macam kita, dia naik unta, naik kuda. Tetapi negeri yang Nabi Allah Ibrahim dan isterinya Sarah ni nak masuk ni tuan-tuan, memang sudah tersebar perangai orang dalam negeri itu. Apa perangainya? Mereka kalau siapa je yang masuk negeri tersebut bawa isteri dia akan kena hijack. Tahu hijack kan? Isteri dia akan kena rampas. Jadi Nabi Allah Ibrahim ketika nak masuk negeri ini dah mempersiapkan reason dia, alasan dia lah. Jadi kalau bahasa kita nak masuk sebuah negeri dekat border dia tu, kalau bahasa kita lah ni, ditanya, siapakah yang bersamamu? Ditanya kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, kalau Nabi Ibrahim jujur, risiko tak Sarah? Berisiko.
Akhirnya Nabi Allah Ibrahim mengatakan, dia adalah saudariku. Di sini berarti sebahagian ulama fiqh mengatakan boleh tak berkata benar tapi jangan bohong. Macam mana tu? Boleh bohong sunat masih bohong lagi tu. Boleh tak berkata benar tapi jangan bohong. Ini dalam sebahagian sir disamarkan. Jadi Nabi Allah Ibrahim mengatakan ini saudariku. Berarti saudari sesama Islam, begitu. Adapun orang kesaan itu ketika mendengar ini saudariku, mereka langsung menganggap itu adik-beradik lah. Sama ada kakak ke, adik perempuan ke. Akhirnya lepaslah Nabi Allah masuk dan selamatlah Sarah. Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan semak sejarah, dan sebahagian riwayat mengatakan negeri tersebut adalah Mesir. Mesir ya. Saya pernah cakap Mesir, apa Ustaz? Mesir ya, baru faham. Lidah Melayu kan? Mesir. Sarah ni tuan-tuan, dalam sejarah, beliau memang terkenal tersangat-sangat cantik. Ini Sarah punya background. Tapi kalau zaman sekarang, Barat cuma mengangkat Mesir, bukan Mesir, Egypt. Dan wanita yang dia kata paling cantik di Mesir bukannya Sarah, tapi Cleopatra. Betul kan? Ini sejarah kan? Sampaikan mereka Barat meletak nama anak perempuan mereka siapa? Cleo. Ini merujuk kepada Cleopatra. Tapi sebenarnya meriwayat Cleopatra ni orang yang berkulit hitam. Ya, bukan kulit hitam tu buruk, bukan. Tapi dia berkulit hitam. Tapi dia memang digilai ramai pemerintah, raja-raja di zamannya. Tetapi di sini ada psikologi wanita. Macam mana Cleopatra sampai diangkat menjadi wanita yang digilai. Apa sebabnya? Di situ ada banyak alasan lah. Tapi kita tak bincang tentang Cleopatra. Tapi balik tuan-tuan, Sarah tadi cantik ke tak? Cantik sangat-sangat. Jadi tuan-tuan, orang-orang di Mesir ni, tadi kalau masuk je orang lelaki bawa perempuan, kalau isteri dia akan dirampas. Ini semua nafsu yang tak dapat dibendung. Kecantikan Sarah ni tuan-tuan tersebar cepat di seluruh Mesir. Tak tahulah waktu tu dia pakai WhatsApp group ke apa ke, tak tahulah. Tapi tersebar cepat. Tapi tak boleh nak buat apa-apa lah. Sebab dia ada bawa abang lah dalam bahasa kita. Dan cerita kecantikan Sarah ni sampailah ke istana Raja Mesir ketika itu. Dan gelaran bagi Raja Mesir adalah Fir'aun. Fir'aun ni bukan nama orang, gelaran. Dan ini bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa, bukan. Okay? Sampailah ke Fir'aun dan memang dikhabarkan Sarah ni cantik sangat. Kalau bahasa orang sekarang, cantik gila. Akhirnya Fir'aun teruja, teringin nak tengok, invite lah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Cerita ni tuan-tuan mungkin dah biasa dengar. Belum juga. Kalau belum biasa dengar, pura-pura biasa. Tak ada nampak teruk sangat. Datang. Bila datang tuan-tuan, Fir'aun ni dia suruh masuk asing-asing. Sarah masuk dulu, Nabi Ibrahim kat luar. Bila masuk Sarah di tempat Fir'aun ni, dalam bilik Fir'aun ni, nak menghadap Fir'aun, sebahagian riwayat mengatakan disebabkan kecantikan Sarah ni melampau-lampau tuan-tuan. Masuk je Sarah, tengok je si Fir'aun ni pada Sarah tuan-tuan. Ni bahasa saya. Terus menjejeh-jejeh si Fir'aun ni. Tahu menjejeh-jejeh tak? Baru mantap sikit perasaannya. Sebab apa tuan-tuan? Terus dia pergi terekam si Sarah ni. Tuan-tuan boleh buat. Ini kan tak ada sound effect kan? Macam mana nak cerita cantiknya Sarah ni? Fir'aun terus nak terekam. Terus nak buat perangai kat situ juga. Dan namanya Sarah isteri Nabi berdoa, langsung Allah kabulkan. Apa jadi Fir'aun? Lumpuh kaki tangannya, tak boleh bergerak. Menyesal. Bila menyesal, dia mohon pada Sarah, pulihkan dia. Sarah doalah, pulihkan Fir'aun. Pulih tuan-tuan. Tengok Sarah balik, menjejeh lagi. Ini betul-betul Fir'aun si Fir'aun ni. Dia buat apa? Dia terekam lagi Sarah 3 kali berturut-turut. Akhirnya dia give up, dia tak boleh.
Lalu apa kata Fir'aun kepada Sarah? Sesungguhnya engkau ni bukan manusia, dia kata. Dia tak tahulah bab-bab doa ni kan. Akhirnya Fir'aun kata, baiklah, apa yang kau inginkan masuk ke negara kami? Kata Sarah, dia kata dengan saudaranya Nabi Allah Ibrahim, melakukan perjalanan, kami masuk untuk mengambil bekal untuk meneruskan perjalanan kami. Akhir Fir'aun bagi apa bekal dia semua. Tapi Fir'aun, tempat jatuh lagi dikenang kan. Tadi kan dia jatuh hati dengan Sarah ni. Dia kata, wanita secantikmu mustahil mengurus dirimu sendiri. Maksudnya mesti ada khadam, yang tukang basuh lah, yang tukang kat barang. Takkan secantik ni nak buat perangai, buat kerja. Macam tu. Ni pun tips kepada kita suami bang. Kita nak isteri kita hatinya semulia malaikat. Betul? Banyak suami nak isteri hati semulia malaikat. Tapi bang, malaikat dia tak duduk dalam neraka bang. Ada faham Tak faham ke baru buat tak faham? Jadi kalau nak isteri macam hati malaikat, bagi fasiliti syurga, baru mereka boleh berhati seperti hati malaikat. Ini sebahagian mengatakan begitu. Akhirnya Fir'aun tadi dah jatuh hati dengan Sarah. Dia nampak Sarah begitu cantik. Dia kata ni mustahil, takkan dia nak urus diri sendiri. Akhirnya Fir'aun berilah dia kadam, pembantu. Yang mana pembantu ni adalah dayang istana Fir'aun. Jadi di kerajaan Fir'aun ni dayang ada beberapa jenis. Antaranya dayang dalam istana, yang kedua dayang di luar istana. Tahu dayang kan? Dayang ni orang istana tu. Dayang dalam istana ni, kalau sebahagian riwayat mengatakan dia bukan calang-calang orang. Kalau bahasa kita bukan biasa-biasa kan. Siapakah dayang-dayang dalam istana Fir'aun? Mereka ini adalah pemaisuri daripada kerajaan yang ditawan Fir'aun, yang diserang Fir'aun, yang ditakluki Fir'aun. Betapa Fir'aunnya Fir'aun, ni dia nak sakitkan perasaan raja yang dia takluk negara tu. Bukan rakyat kerajaan wilayahnya saja yang dia rampas, dengan isteri orang tu pun dia rampas, dijadikan dayang istana. Teruk tak berangai? Dah lah rampas negara orang tu, biarlah orang tu dengan isteri orang tu kan. Kalau bahasa kita tak, dia ambil isteri orang tu, jadikan dayang. Okay. Jadi berarti dayang yang kita dapat ada nota dekat sini, dayang istana dalam istana Fir'aun adalah berasal daripada pemaisuri kerajaan yang ditakluki Fir'aun. Dayang tersebut yang dikatakan khadam, yang diberikan kepada Sarah, namanya Hajar. Hajar. Tapi orang kita pernah ada orang minta, ustaz, apa tajuk ustaz? Saya kata Hajar. Ustaz, bukan Siti Hajar ke? Biasa kita kan letak Siti kan. Siti ni saya suka ulang-ulang selalu. Siti bukan nama. Siti Hajar, masuk lagi Siti Sarah, lagi apa? Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Ini semua bukan nama. Apakah ini bid'ah? Tidak juga. Siti asal kata Said. Kan Said. Said ni penghulu, leader. Kalau lelaki kita panggil Sayyidina, kalau perempuan kita panggil Sayyidati. Short form Sayyidati adalah Siti, penghulu kami untuk wanita. Jadi asalnya Hajar, asalnya Sarah. Ustaz, macam biadab je panggil Sarah, bukan Siti Sarah ke? Dia macam tu lah. Jadi bagilah pembantu. Habis episod pertama. Okey tuan-tuan Jadi Nabi Ibrahim, Sarah dah ada pembantu. Dalam episod kedua, ditakdirkan Sarah dengan Nabi Allah Ibrahim ni tak punya anak. Dah lama berkeluarga, tak punya anak. Alhamdulillah Sarah menawarkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk menjadi isteri kedua. Tapi jangan seronok sangat. Nampak macam best isteri pertama kasih kahwin ni. Okey. Nampak macam best lah. Tapi tengok cerita sampai habis.
Bila diberi, bernikahlah. Ni cerita dalam cerita, kita kasih ringkas, kita nak ambil pelajaran je tuan-tuan. Takdirnya sebahagian riwayat mengatakan kalau bahasa kita orang Melayu, Hajar ni bunting kelamin. Kahwin je beberapa minggu terus muntah-muntah lah bahasa kita. Hamil. Bila hamil ni tuan-tuan, tadi yang suruh kahwin ni siapa? Nabi Ibrahim suruh kahwin dengan Sarah ni siapa yang ajak Sarah kan? Bila Sarah tahu yang Hajar ni hamil, dia bukan iri hati lagi. Dia marah-marah. Nak dikejar, nak dicari Sarah. Nabi Allah Ibrahim sorok Sarah. Sarah pula apa? Hajar. Saja nak tengok mereka ngantuk ke tak ngantuk. Hajar. Rupanya aku yang ngantuk. Hajar. Sorok punya sorok. Tuan-tuan nak sorok macam mana orang mengandung kan? Nak tak nak, nanti sampai masa dia akan bersalin. Bersalin keluarlah anak lelaki. Yang sekarang kita kenal siapa? Nabi Allah Ismail. Tuan-tuan, seriusnya Sarah cemburu dengan Hajar. Memang dia nak cari Sarah, nak potong-potong Sarah, nak potong-potong Hajar. Ini sebahagian riwayat. Sampai tahap level itu Allah arahkan, turunkan wahyu Nabi Allah Ibrahim larikan Hajar dengan Nabi Ismail. Dan sebahagian riwayat tuan-tuan, tak nak dikesan oleh Sarah, Nabi Ibrahim ni sampaikan, apa nama bahasa kita, tuan-tuan, kain yang ditenun dengan benang-benang tebal. Kalau bahasa kita guni. Guni tu pun tak cukup tebal benang dia kan. Benang-benang tebal ditenun jadi kain. Jadi berat kan. Jadi Nabi Ibrahim, kain tu besar. Kalau bahasa kita tu macam-macam kita punya selimut tu, Nabi Ibrahim ikat dekat kain tu. Satu lagi tu ikat dekat tunggangan. Jadi kalau berjalan tu, tunggangan tu sambil menyerit kain tu. Untuk apa tuan-tuan? Untuk jejak-jejak tapak kaki kuda tu tak dapat dikesan siapa? Sarah. Ni isteri pertama. Dia yang kasih, dia yang nak potong kau bang. Dia betul-betul kalau kata potong bang, dia potong. Kau hati-hati bang. Larilah. Bawalah Nabi Ibrahim. Okey tuan-tuan, ini pelajaran yang mungkin boleh kita ambil. Saya cerita dulu, nanti kita ambil pelajaran. Tuan-tuan, dalam bahasa kita waktu ni, Hajar ni dalam pantang ke bukan? Dalam pantang. Ini dalam bahasa kita lah. Anaknya masih kecil, masih merah kan? Okey, bawa lah. Nak larikan daripada Sarah tadi. Ini bukan cerita Sarah ni buruk perangai, bukan. Ini hakikatnya karakter, kriteria wanita dan kriteria nanti kita belajar tentang lelaki. Yang perempuan jangan sensitif dulu. Ya, alright. Baik tuan-tuan. Di sini tuan-tuan, sebahagian ulama-ulama ketika memerah pelajaran yang ada dalam kisah ni. Tuan-tuan, Sarah tadi cantik ke tak cantik? Cantik gila. Hajar tadi, status terakhir ketika diserahkan jadi sebagai apa? Khadam. Tapi tuan-tuan, dalam riwayat Nabi Ibrahim memang lebih cenderung. Tahu cenderung tak? Dia lebih selesa nampak. Sebab tu Sarah tu bukan cemburu dengan Hajar sebab Hajar mengandung je. Nabi Ibrahim memang lebih cenderung pada Hajar. Sarah kan cemburu dengan Hajar. Kau jangan bagi aku pening bang. Aku dah pening ni. Kan tadi kan yang nak memotong-motong. Siapa yang nak memotong ni? Sarah. Hajar kan sebab cemburu. Tadi kita bincangkan cemburu sebab dia hamil kan. Tapi sebenarnya sebahagian riwayat kata bukan semata-mata kerana dia hamil. Nabi Ibrahim lebih cenderung ke Hajar. Antaranya memanglah Hajar tu hamil, memang dia tunggu. Tetapi tuan-tuan, kenapa Nabi Ibrahim lebih cenderung? Kalau nak fikirkan, Sarah cantik. Sebahagian ulama mengatakan inilah kelemahan lelaki, rahsia untuk menakluki lelaki. Lelaki tutup telinga bang. Orang perempuan yang dengar. Tuan-tuan, Hajar ni, walaupun Nabi Allah Ibrahim jadi suami, sebelum tu dia melayan Nabi Ibrahim suami ke tuan? Tuan, majikan. Walaupun dia dah jadi isteri, dia tetap melayan Nabi Allah Ibrahim sebagai tuan, majikan. Dan lelaki memang suka macam ni ke?
Ya bang, duduk bang. Bangun bang. Betul tak ya? Jadi ini sebahagian ulama mengatakan. Jadi kecantikan bukan secara keseluruhan boleh menakluki lelaki. Ini sebahagian ulama mengatakan. Okey, cerita ni habis dulu lah. Nanti kalau sambung cerita ni tak jadi cerita kita. Tadi berjalanlah Nabi Allah Ibrahim tanpa tujuan sebahagian riwayat. Dia cuma let it go with the flow. Jalan Allah arahkan semua sampai satu tempat Allah perintahkan berhenti, turunkan haji.